Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas kita mempelajari tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita, kita akan melihat pula bagaimana peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang perjalanan kita untuk menjadi sebuah negara yang merdeka, iaitu sebuah negara yang bernama Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu pada tarikh 31 Ogos 1957. So, apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang negara kita untuk menempuh kemerdekaan? Jom kita belajar satu persatu pada hari ini. Seperti mana kita ketahui bahawa British telah berjaya menguasai Tanah Melayu selepas Panjang Pangkor pada tahun 1874. Pada tahun 1941, Jepun telah datang mendarat ke Tanah Melayu. 8 Disember 1941, iaitu 40 hari selepas orang-orang Islam di Tanah Melayu merayakan Hari Raya Aidilfitri, Jepun mendarat di Kota Baru, iaitu di Kelantan. Esok paginya, Jepun telah berjaya menguasai lapangan terbang di Kota Baru. Dalam masa yang sama, Jepun datang daripada Thailand masuk ke Perlis hingga ke Kedah dan berjaya menguasai Kedah dan Pulau Pinang. Seterusnya, Jepun terus menuju ke arah selatan sehinggalah mereka berjaya menguasai Johor dan kemudian sampailah mereka ke Singapura. Tepat 31 hari bulan 1 1942, seluruh Tanah Melayu ini telah jatuh di tangan Jepun. Zaman pendudukan Jepun ini, orang-orang di Tanah Melayu hidup dalam keperitan dan kesengsaraan. Hal ini kerana Jepun memerintah dengan sangat kejam. Ketika zaman pemerintahan Jepun, antara yang terkesan dengan pemerintah Jepun adalah orang Cina. Mereka dilayan dengan sangat kasar, kejam dan banyak yang dibunuh oleh Jepun. Jepun juga telah memperkenalkan pelbagai dasar dalam pentadbiran di Tanah Melayu. Antaranya, lagu kebangsaan Jepun, Kimigoyo, perlu dinyanyikan pada tiap pagi, dan bahasa Jepun, Nippon, telah menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah semasa pemerintahan Jepun. Namun, pada 1945, Jepun telah menerima perkabaran duka di Hiroshima dan Nagasaki di mana bom nuklear telah dijatuhkan oleh Amerika ke tempat tersebut. Dan kesannya Jepun telah menyerah kalah di Tanah Melayu. Selepas kekalahan Jepun, British datang semula ke Tanah Melayu dan mereka telah menubuhkan Malayan Union. Malayan Union ini ditubuhkan pada 1 April 1946. Dan kesannya, kamu nampak ramai-ramai orang ini, inilah penentangan yang berlaku dalam kalangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Malayan Union nak menghapuskan kuasa Raja-Raja Melayu yang akhirnya membangkitkan semangat orang Melayu menentang Malayan Union. Dan di antara tokoh yang penting dalam perjuangan membangkitkan kesedaran orang Melayu menentang Malayan Union adalah Dato' On bin Jaafar. Kesannya British tidak berjaya untuk melaksanakan penubuhan Malayan Union ini dan Malayan Union diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Dalam masa yang sama, datanglah ancaman daripada komunis pada tahun 1948. Parti Komunis Malaya banyak disertai oleh orang-orang Cina di Tanah Melayu yang dianiaya oleh Jepun sebelumnya. Selepas kekalahan Jepun, PKM mahu memerintah negara ini. Melalui Parti Komunis Malaya, PKM ini mereka melakukan pelbagai jenis bentuk kezaliman, penindasan, pembunuhan, pembakaran serta memusnahkan lombong-lombong biji timah yang menjadi mata pencarian rezeki orang Melayu pada ketika itu. Keganasan yang dilakukan oleh komunis ini telah menyebabkan Tanah Melayu diisytiharkan darurat pada tahun 1948. Pelbagai langkah telah diambil oleh kerajaan British untuk menghapuskan ancaman komunis ini. Di antaranya memperkenalkan pendaftaran penduduk seperti IC yang sekarang serta menyebarkan risalah-risalah kepada komunis untuk menyerah diri. Risalah-risalah ini disebarkan ke dalam tengah hutan melalui helikopter. Dan di antaranya dilakukan rundingan baling. Rundingan ini dilakukan pada tahun 1955 di antara Tunku dan juga Chin Peng. Namun begitu, rundingan ini gagal mencapai kata sepakat. Dalam waktu yang sama muncul pelbagai parti-parti politik Melayu ketika zaman ini. Di antaranya Parti Kebangsaan Melayu Malaya,
pada tahun 1945. UMNO pula pada tahun 1946 oleh Dato' On bin Jaafar. Dalam masa yang sama, MIC ditubuhkan bagi mewakili orang India di Tanah Melayu. Hizbul Muslim ditubuhkan pula oleh Ustaz Abu Bakar seperti kita pelajari sebelum ini pada tahun 1948. Pada tahun 1949, MCA ditubuhkan untuk mewakili kaum Cina. Dan ketidakpuasan hati Haji Ahmad Fuad dalam UMNO menyebabkan beliau keluar daripada UMNO menubuhkan PAS pada tahun 1951. Kewujudan parti-parti politik ini akhirnya telah membawa kepada penubuhan Parti Perikatan. Parti Perikatan ini dianggotai oleh UMNO yang mewakili orang Melayu, MIC yang mewakili orang India dan MCA yang mewakili orang Cina. Dan dalam pilihan raya pada tahun 1955 ini, Parti Perikatan telah memenangi pilihan raya ini. Dan Tunku Abdul Rahman diangkat menjadi Ketua Menteri Parti Perikatan yang akan berangkat ke London untuk melakukan rundingan kemerdekaan. Wakil-wakil Raja Melayu dan wakil-wakil Parti Perikatan telah memainkan peranan penting. Mereka telah bersama-sama pergi ke London untuk melakukan rundingan dengan British menuntut kemerdekaan negara kita. Rundingan yang berlaku di London ini telah menemui kejayaan dan akhirnya Tunku Abdul Rahman pulang semula ke Tanah Melayu. Tunku ke London dengan menaiki kapal laut kerana nak ambil masa untuk mengkaji strategi untuk menuntut kemerdekaan. Dan Tunku pulang ke Tanah Melayu dengan menaiki kapal terbang disebabkan kerana cepat untuk menyampaikan berita gembira bahawa tanah ini telah pun mendapat persetujuan untuk mencapai kemerdekaan. Dan tepat 31 Ogos 1957, negara kita telah mencapai kemerdekaan. Cuba kamu senaraikan langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan British untuk menentang ancaman komunis. Cuba komen di bawah. Dan sekian dahulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Selepas ini kita nak lihat bagaimana proses rundingan kemerdekaan itu berlaku, siapa yang ikut Tunku pergi ke rundingan kemerdekaan ke London, dan kita nak lihat detik-detik sejarah yang berlaku iaitu pada tanggal 31 Ogos 1957 yang sangat dinantikan orang ramai di Tanah Melayu pada ketika itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.